13 hari ku tempuhi bersama dua host yang seksi. Kemana kami kali ini? Sila tunggu dan nanti. Kota Kinabalu, Labuan kita kemari, ditemani diver sejati. Banyak keindahan belum ditemukan. Ada masa jangan dibasirkan. Alamak, aku terjatuh dari jeti. Oh, Uncle Jeffrey tersenyum geli hati. Di Mentanani kami menari bersaksi. Kinabalu cantik sekali. Pernah berjalan pulau gaya sapi. Mentanani mengeluh dan rusukan buat rujukan. Oh, ayo saksikan. Percutian 13 hari kali ini membawa kita meneroka pelbagai tempat menarik dari dasar laut hingga ke puncak gunung tertinggi Gunung Kinabalu. Dari Pulau Mentanani, pagi ini Azura, Nita dan Adrin terus ke sebuah homestay iaitu Taun Gusi Homestay yang terletak di daerah Kota Belud. Jadi, nak tahu apa kami lakukan hari ini? Terus bersama dalam 13 hari Kota Kinabalu, Labuan. Tu. Entah nampak? Wow. Gunung Kinabalu. Nanti pemandangan Gunung Kinabalu. Pemandangan di sini sangat mengujakan kami. Berlatar belakangkan pemandangan Gunung Kinabalu dan sawah padi terbentang luas membuatkan tenang je mata memandang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ni Pakcik Ismail ke? Ya, betul. Betul. Nama atas signboard. Saya Azura. Ya, terima kasihlah yang datang. Di kampung ini juga terdapat beberapa rumah kampung yang menyertai program homestay. Sejurus itu, Encik Ismail membawa kami melihat bilik yang terdapat di rumahnya. Jadi boleh tak Pakcik Ismail tunjuk kepada kami bilik tu? Okey, sila. Tak sabar nak tengok tu tiap-tiap pagi. Seperti yang diketahui bahawa Kota Belud ini merupakan kawasan jelapang padi yang terbesar di Sabah, dan di kawasan Taun Gusi ini pun dia dikelilingi oleh kawasan sawah padi. Dan biasanya pelancong-pelancong akan dibawa melawat ke kawasan padi, dan di kawasan sawah padi ini kita akan nampak pemandangan Gunung Kinabalu yang sangat cantik di kawasan Taun Gusi. Mungkin 1 atau 2 hari lah. Ya, Tidak masalah. Tak ada masalah ya? Tambah hari pun boleh, tak ada masalah. Boleh ya, Pakcik? Boleh. Ada kekosongan lagi? Ada, memang ada. Okeylah, kami setuju dengan tempat ni. Okey, terima kasih banyaklah. Kita buat apa yang patutlah. Okey. Tinggi-tinggi Gunung Kinabalu, tinggi lagi sayang sama kamu. Setelah urusan daftar masuk di homestay, saya tanpa membuang masa terus memulakan langkah saya. Destinasinya adalah tempat pembuatan parang bajau. Ia terletak di Kampung Siasai, tak jauh dari Pekan Kota Belud. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apa khabar? Bagus. Saya Azura. Saya Padula. Padula, saya datang jauh dari Kuala Lumpur. Saja datang bercuti lah. Jadi saya tanya kan, katanya orang penduduk Bajau di Kampung Siasai ni pandai buat parang bajau. Ya, saya lah Padula. Yang paling asli kan? Ya, yang asli punya. Jadi saya nak datang nak tengok kalau Pak Dula boleh tunjukkan pada saya cara nak buat parang boleh, bajau. Boleh. Ada sana. Ada sana boleh? Ada, boleh. Kita bercerita sikit tentang parang bajau ni. Okey, terima kasih. Boleh? Boleh. Okey. Kampung Siasai ini menjadi kediaman kepada lebih 800 penduduk daripada 70 buah keluarga berketurunan Bajau. Kemahiran masyarakat Bajau dalam seni kraf tangan tidak boleh disangkal. Ianya sudah diwarisi sejak turun-temurun lagi. Penghasilan parang bajau merupakan seni kraf yang sangat sinonim dengan masyarakat ini. Saya membuat parang ni ikut sama bapak saya baru umur saya ada 12 tahun. Musim Jepun sampai sekarang. Sekarang sudah generasi ketiga bikin parang ni. Dulu saya orang bikin parang ni pakai putung badik, putung rumput punya. Sudah putung rumput tu bikin parang untuk kayu kerja. Dari sekarang banyak sudah jenis kena bikin. Ada pida, ada barung, ada semurai, ada beladau, macam-macam lah. Permintaan orang. Mana je orang minat tu, orang suruh bikin.
Selain beliau, adiknya Encik Bakar dan cucunya juga merupakan pembuat parang bajau yang mahir. Jadi langkah pertama untuk buat parang bajau ni kita kena buat bilah pisau ni dulu. Ya. Kita bentukkan Bentuk dia apa macam. Wah, ini memang asli betul ni. Peralatan asal dalam proses pembuatan memperlihatkan lagi keunikan seni kraft ini. Antara yang unik adalah pam angin ini. Kegunaannya adalah untuk menghidupkan bara api bagi tujuan memanaskan besi yang akan ditempa. Angin akan sentiasa dipam untuk mengekalkan suhu api supaya besi mudah diketuk. Setelah besi kemerahan, ia akan dikeluarkan dengan menggunakan penyepit dan diketuk dengan cepat. Yang tinggi, kualitinya dan fizikalnya yang keras. Pelbagai saiz tukul digunakan dalam proses membentuk bilah parang. Proses ini akan memakan masa dan dilakukan berulang-ulang sehingga bentuk asas bilah yang dimahukan terbentuk. Okey. Ini tadi kita dah buat kan. Asal dia nombor 1 di sini. Kita bentukkan dia. Lepas tu akhirnya dia akan jadi bilah yang macam ni. Ini yang kita akan buat dia jadi tajam. Dan bentukkan dia lagi. Mula-mula kita panas besi. Lepas itu belah lah dengan pat. Barulah bikin yang macam mana bentuk kita bikin. Selepas itu kalau sudah siap tadi bawalah geren. Selepas geren ukir. Selepas ukir sapu lagi balik masuk ke api. Barulah bikin sarung lah itu. Dalam proses pembuatan hulu dan sarung parang, pelbagai jenis kayu digunakan. Antara kayu yang digunakan ialah kayu malam, kayu rengas, kayu nangka, nyireh atau kayu tambu-tambu. Pemilihan jenis kayu ini bergantung pada tempahan dan permintaan pasaran. Ini dia salah satu di antara parang bajau yang telah pun siap. Sebenarnya yang dapat lihat memang banyak jenis. Tapi nak sentuh sikit pasal ukiran di atas sarung ni, memang hasilnya daripada orang bajau betul, dari zaman dahulu lagi. Tapi dia punya ideanya datang daripada rumah mereka sendiri. Bentuk-bentuk dia dari rumah tu dipindahkannya ke sarung ni, sarung parang. Kalau kita tengok dekat sini dari segi warna sarung ni pun berlainan. Adakah kerana ia disebabkan oleh jenis kayu yang diguna tu lain atau sebab kita shellac letak warna ke macam mana? Memang jenis kayu itu lain. Kalau yang macam jenis gelap ni kayu apa? Kayu malam. Kayu malam. Kalau yang macam ini pula? Ini kami panggil ini kalau sepatir ni. Kurang lebih macam kayu malam juga. Terdapat beberapa jenis barang bajau yang boleh didapati di pasaran. Tujuan dan kegunaan parang bergantung mengikut jenisnya. Manakala corak atau motif yang terdapat pada sarung parang dihasilkan mengambil unsur-unsur alam seperti tumbuhan dan buah-buahan. Sudah. Cuma satu saya tidak kahwin. Kacau. Oh, ya ke? Siapa itu? Aduhlah, terima kasih banyak-banyaklah kerana sudi menunjukkan pada saya cara-cara nak buat parang bajau. Memang saya belajar banyaklah. Terima kasih. Datang balik belajar. Ya, datang balik belajar terus. Belajar terus. Terus buat okey. Lepas tu saya pula buat bisnes. Yalah. Terima kasih. Kita jumpa lagi ya. Yalah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wow. Memang satu pengalaman yang sangat-sangat menarik. Siapa sangka datang ke sini saya dapat belajar tentang cara untuk membuat parang bajau. Sememangnya di Kota Belud ni terdapat pelbagai benda dan juga budaya yang boleh kita terokai. Kita cuma perlu ada masa datang dan pergi meneroka dan bertemu dengan orang-orang kampung. Sudah pasti kita akan belajar macam-macam yang kita nak tahu dekat sini. Kejap lagi, Azra ada lagi tempat yang nak pergi tengok. Tapi saya takkan bagi tahu sekarang apa dia. Kerana sekarang saya akan balik ke homestay. Rehat-rehat sekejap, tukar baju. Lepas tu kita sambung berjalan di sekitar kawasan Kota Belud. Dari barat Sabah sampai ke Pulau Labuan. Hari ketiga ini, Nita dikejutkan dengan pengalaman baru apabila Adrin membawa Nita menyelam di kawasan Kota Belud bersama kawan lama Adrin. Siapa sangka di Kota Belud ini terdapat aktiviti selaman. Big Fin Diver dimiliki oleh Syed Hafiz dan isterinya Ella. Mereka merupakan kawan lama Adrin dan Azura sejak siri pertama 13 hari sipadan mabul Kapalai dahulu. Dia Apek. Ada kerja 3 bulan kat KK. KK kan, bandar dengan sebuah jangki juga.
dah survey divingan diorang, tengok menarik juga kawasan ni. Jadi nak try bidang baru buat sendiri ni. Cari dalam coastline ni, tengok marine chart. Lepas tu pergi snorkeling apa semua, ada jumpa kawasan ni. Jom kita proceed buat diving lah di sini. About 3 years. It took us quite some time to research the area. First we had to discover a few new dive sites and check out where we can dive. Tak sabar juga nak tengokkan Apek nak bawa kita orang pergi mana sebenarnya. Di bawah dasar laut pula sekarang kan. Apa-apa hal kau kena bawa kita orang. Boleh. Bila diving, tu? Tempat yang special. Sekarang? Masa ni juga. Sekarang juga kan? Masa ni jom. juga. Kita tengok tempat tu. Okey. Bagi Nita, ini merupakan satu pengalaman yang tidak akan dilepaskan. Tanpa melengahkan masa, Syed Hafiz atau lebih mesra dengan panggilan Apek ini terus mengajak kami menuju ke tapak selaman. Perjalanan menaiki bot selama 45 minit membawa Nita ke tapak selaman yang diberi nama Main Rock. Koordinat tapak selaman ini telah dimuat turun ke dalam GPS milik Syed Hafiz. Tiada penanda yang jelas kecuali berpandukan GPS. Ini Main Rock. Sekarang kita tengah ikat dekat paling shallow punya rock lah. Tadi kan. Kita akan descend kat sini. Back roll dulu. Jumpa kat depan ada buoy. Lepas tu dah ready. Kita descend sama-sama. Try turun dengan line pasal takut ada surface current. Kalau terlepas ni susah pula. Dah sampai ke bawah biasanya kurang current. Main Rock ni macam bagi pada dua. Bawah bahagian south ni batu-batu besar. Bahagian north banyak table coral, staghorn, hard coral lah. Ada soalan-soalan? Soalan-soalannya? Ya. Sekarang juga. Setelah mendengar penerangan dari Apek atau Syed Hafiz, kami pun bersiap dan terus terjun menuju ke dasar. Kami mengikut tali yang diikat pada batu di dasar tapak selaman Main Rock ini. Nita dan Adrian terus dibawa oleh Syed Hafiz ke kawasan berbatu. Saiz batu-batu yang besar itu menjadi landscape di dasar tapak selaman ini. Mungkin sebab itu ia dipanggil Main Rock. Diving sini yang beza dengan tempat lain KK, dia tak ada sloping reef sangat. Kebanyakan dia submerged reef. Tak nampak tempat paling tinggi dalam dasar tu pun dalam 5 meter. Bawah dia punya topografi dia batu-batu besar. Lepas tu ada part yang coral site macam table coral, soft coral, hard coral lah kebanyakannya. Main Rock I love because it's always a surprise. You can find all sorts of different things there, from big things, very small macro things. It's always a surprise what you're going to see that day. You have fusiliers and snappers, which are bright blue and yellow, and then beautiful rock and coral formations. Jarak penglihatan yang agak baik membuatkan kami mudah untuk bergerak di dalam air walaupun arus agak kuat. Kami terus bergerak ke hadapan. Syed Hafiz memberikan isyarat. Apa tu? Wah, sekumpulan ikan barakuda. Barakuda yang masih kecil ini berenang di celah-celah batu untuk mencari makanan. Ikan barakuda atau ikan alu-alu ini dikenali sebagai alu-alu ekor kuning atau yellowtail barakuda sebab hujung ekornya yang berwarna kuning. Wah, permulaan yang baik hari ini. Seronoknya. Lihat di permukaan batu ini. Ianya dipenuhi dengan karang lembut yang berwarna-warni. Tengok Adrian tu. Di celah-celah batu dia mengambil gambar. Di hadapan sedikit terdapat pula kawasan karang keras yang dipenuhi dengan table coral. Besarnya betul-betul seperti sebuah meja yang sedia untuk dihidangkan makanan di atasnya. Soft coral ni dia lembut. Kalau dalam air tu nampak dia akan bergerak lembut lah kalau ikut arus kan. Hard coral keras. Nama pun hard coral. Contoh macam table coral, staghorn. Itu semua hard coral. Nampak macam batu. Tapi dia hidup. Dia akan membesar. Dia ada panggil apa? Tulang structure. Apa yang ada dalam barrel sponge coral tu? Wah, lionfish atau ikan depu. Di sebelahnya pula ialah spotted burfish atau ikan buntal. Terdapat pelbagai jenis dalam keluarga ikan buntal ni. Ada buntal pisang, buntal berduri, buntal tikus dan banyak lagi. Ini pula keluarga ikan inggu badut atau clownfish. Ikan ini terdapat pelbagai jenis. Ia sering dikaitkan dengan anemone yang dijadikan sebagai habitatnya. Di Malaysia ni sangat unik sebab di Malaysia ni mempunyai
hampir semua spesies yang terdapat di dunia ya. Terutama sekali anemone dia. Rumah dia tu dia ada 10 jenis host anemones dan ke-10-10-nya terdapat di Malaysia. Yang terdapat di seluruh dunia kita ada di Malaysia. Ikan inggu badut atau clownfish ini mempunyai hubungan simbiotik dengan anemone. Setiap anemone tu dia mempunyai seekor betina yang dominan. Dialah yang akan mengawan dengan yang jantan paling besar, dipanggil alpha male. Sekiranya yang betina ni meninggal atau dimakan pemangsa, alpha male yang paling besar tu akan bertukar jantina menjadi betina. Lihat Clark anemone fish atau ikan inggu belang tu. Dia cuba mempertahankan kawasannya dari ancaman. Nita dengan Adrian pun kena serang dengan ikan inggu ini. Comel je kan? Tiba-tiba Adrian ternampak sesuatu. Apa tu? Wah, stonefish rupanya. Stonefish ini juga dikenali sebagai ikan depu. Ia sangat berbisa. Dikatakan bisanya lebih kuat daripada keluarga ikan depu yang lain seperti lionfish dan scorpionfish. Stonefish ni dia akan menyamar, dia akan duduk di situ tanpa pergerakan. Kemudian jika kalau ada ikan melintas, itu makanannya dan dia akan menyedut, membuka mulut dan menyedut. Jadi penyamaran tu digunakan sebagai kelebihan untuk memburu makanan ya. Penerokaan kami diteruskan. Yeay! Dalam pasir ni rupanya dia menyorok. Nampak tak? Ikan lidah merak atau peacock sole ini menyamar dalam habitatnya. Sekali pandang memang tidak akan perasan. Sama macam pasir je kan? Cuba lihat betul-betul. Nampak tak dua biji mata yang sedang memerhati tu? Unik sungguh ikan ni. Tengok tu, dia bergerak. Ini pula cuttlefish atau sotong besar. Warna badannya berubah mengikut persekitaran. Ini merupakan satu cara penyamaran. Sesungguhnya digunakan untuk memerangkap mangsa yang lebih kecil seperti moluska, ketam kecil, udang dan hidupan kecil yang lain. Saiz sotong ini biasa ditemui dari 15 cm hingga 25 cm. Namun, spesies ini ada yang bersaiz 50 cm dan mencecah 10 kg. Nita sangat teruja apabila terjumpa dengan seahorse atau kuda laut. Spesies yang Nita temui ini lebih kepada tiger tail seahorse atau kuda laut rimau. Warna yang gelap itu membuatnya sukar untuk dikesan. Kebiasaannya, spesies kuda laut ini mempunyai saiz sehingga 10 cm. Cantik sekali, pernah berjalan pulau gaya sapi, mentandani mengalu dan lusukan buat rujukan. Sekarang, tibalah masa untuk naik. Selamat tinggal semua. Dari barat Sabah sampai. Okey, seperti biasa lepas diving kita mesti kena orang kata apa catat ataupun catat apa je yang kita jumpa dalam lautan. Tadi kedalaman maksimum kita pergi berapa tadi apa? 15.8. Banyak juga kita jumpa tadi kan. Antaranya yang kita nampak porcupine, pufferfish, lionfish, Barakuda. school. Schooling barakuda. Berkumpulan Ya. Itu jarang-jarang dapat jumpa tu. Yellowtail Fusilius. Saya suka ada punya formasi terumbu karang ni, tepat-tepat dekat batu dia yang besar. Lepas tu dipenuhi dengan soft coral kan. Di antara tu ada table coral kan, macam ni kan. Besar, ada yang besar-besar lagi kan. Cantik kan. Sepanjang Apik dekat sini kan, ada tak pengalaman Apik jumpa yang paling menarik ataupun orang kata rare? Mesti ada. Mana-mana tempat mesti ada kan. Betul. Antaranya apa yang awak nak tunjuk ni sebenarnya? Dalam ni yang paling best selalu jumpa dia besar. Okey. Whale shark di sini. Dekat mana? Kat Merauke tadi. Berapa dekat Apik dengan whale shark tu masa tu? Dekat sangat sampai bukan saya nak sentuh dia yang sentuh saya. Alamak. Dekat Jinaknya. Jinak, memang jinak. Besar mana anggaran yang jumpa? Anggaran yang paling latest jumpa dalam 4 meter. Sedang-sedang kan. Sedang pun 4 meter besar juga tu. 4 meter besar. Harap-harap lepas ni kita dapat dive dengan Apik lagi. Dapat jumpa lagi, kita dah lagi. InsyaAllah nanti kita akan lihat lagi. Okay, Apik. Terima kasih ya. Terima kasih. Thank you, Apik. Dah stamp tu? Ya. Saya dah tulis tadi. Saya tulis siapa saya jumpa. Bila kau fikir
Sementara menunggu Nita dan Adrian pulang dari menyelam, saya sempat berjalan-jalan di sekitar Kampung Taun Gusi. Keindahan sawah padi, kanak-kanak bermain di sawah dan pemandangan lembu ternakan orang kampung membuatkan petang saya amat bermakna. Tahu? Dapat indahnya Kota Belud ni. Selain itu, pemandangan Gunung Kinabalu yang menjadi latar belakang pemandangan ini membuatkan sayu je hati Azura ketika melewati di tengah-tengah sawah padi ini. Sempat juga saya berbual-bual dengan penduduk kampung yang mengusahakan sawah padi di situ. Tenang dan damai je rasanya. Jauh dari hiruk pikuk kota. Rasa macam nak duduk lama lah di sini. Sebelum pulang ke homestay, saya disajikan dengan pemandangan matahari terbenam yang sangat mengujakan. Keindahan alam semula jadi yang sukar ditandingi. Persembahan istimewa untuk anda daripada saya Azura bersama adik-adik penari kita yang sungguh berbakat. Tidak lupa juga kepada Nita dan Cikgu Jamilah. Sudahkah kita bersedia? Ya. Mana semangat dia? Sudah bersedia? Sudah. Music, please. Cik, macam dia. Okey, masuk music dah ikut darah. Okey. Satu, dua, tiga, empat, lima, enam, tujuh, go. Dua. Inilah aktiviti malam kami di homestay Kampung Taun Gusi. Kami disajikan dengan pertunjukan tarian yang diberi nama Tarian Limbai dari suku kaum Bajau Samah. Limbai diambil daripada perkataan bajau yang bermaksud lenggang. Maka gerak tari ini lebih kepada cara kita berjalan secara berlenggang. Pada mula tu, macam susah je nak menarikan tarian ni. Tapi bila ditambah dengan muzik, jadi menarik pula. Dari awal lagi Nita dan Azura telah diajar oleh cikgu tarian ini, iaitu Cikgu Jamilah. Jadi, tidaklah sumbang sangat langkah kami. Menurut Cikgu Jamilah, tarian Limbai ini biasanya ditarikan di majlis-majlis keramaian. Para penarinya terdiri daripada kanak-kanak hinggalah ke orang dewasa. Tarian ini juga merupakan salah satu tarian yang sudah menjadi turun-temurun dalam masyarakat Bajau Samah. Bonsai. Pandai pun. Cikgu pandai. Saya pun sudah. Terima kasih. Terima kasih. Jumpa lagi ya. Okey. Terima kasih. Sememangnya hari yang sangat produktif buat saya Dan saya. Betul kan? Nita dapat pergi diving, Azura dapat melakukan pelbagai aktiviti dan melihat pelbagai jenis tradisi Bajau Samah ni. Siapa sangka yang saya dapat melakukan pelbagai aktiviti seperti melihat bagaimana parang bajau dibuat, lepas tu masuk ke sawah, pergi tengok matahari terbenam, satu pemandangan yang sangat indah. Memang tiap-tiap hari kalau dah dapat bangun dengan pemandangan yang macam tu, memang 100% lah, memang yang terbaik. Azura dah ceritakan tentang Azuranya pengalaman di Kota Belud ni pada hari ini kan. Nita pula apa cerita dengan Apek yang Azura perkenalkan untuk melakukan aktiviti selam scuba? Okey, akhirnya dapat bertemu dengan Apek. Selama ni dengar je Zura, dia bercerita. Okey, kali pertama jumpa dan kita boleh tahu dia seorang yang berpengalaman dan banyak benda yang dia tahu tentang scuba ataupun menyelam. Memang saya puas hati dengan aktiviti yang saya lakukan pada hari ini. Tapi sekarang ni nampaknya hari sudah lewat, malam kan, jadi kita nak pulang dulu, kita lihat dan sedia apa yang kita akan lakukan besok pula. Lagi yang seronok. Nak tahu? Kena tunggu. Jadi pastikan anda bersama saya Azura dan Nita Hamzah dalam 13 hari Kota Kinabalu Labuan. Bye.